Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Surat 3 dah. 34. Bermula Islam situ. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bermula Islam itu, bermula Islam yakni bermula makna Islam. Kalau dalam pengajian bahasa Arab, bermula tu dia panggil mubtada. Mubtada. Mubtada ni dia ada khabar. Islam tu mubtada. Khabar, apa makna Islam tu? Bukan bermula sini makna supaya kita kata bermula kelas, bukan tu. Bermula ni dia ikut apa ni sipir bahasa Arab, sipir nahwu tu. Mubtada dipanggil. Islam itu mengikut zahir. Bermula Islam itu mengikut pada zahir, yakni bermula nak cek seorang tu Islam, Muslim, cek pada zahir luar dia. Rukun Islam ni dia panggil rukun urfi. Rukun uruf. Apa makna uruf? Pengenalan. Pengenalan. Ya masyarakat duk kenal ramai-ramai, tu dia panggil uruf. Islam ni rukun urfi. Rukun Islam ni rukun urfi. Kalau rukun iman, hak tu rukun hakiki ataupun rukun usuli dia panggil. Rukun usul, rukun pokok. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, qada qadar, hak tu rukun usuli, pokok. Kalau tak ada percaya kepada Allah, kepada Rasul, ke malaikat, hak ni runtuh agama, jadi murtad. Tak panggil Islam lah. Ada pun rukun Islam, semaya, ngucap, semaya, puasa, zakat, haji, hak ni dia panggil rukun urfi, uruf, pengenalan. Maknanya kalau seorang tu kita tengok dia ngucap, Islam lah. Hakikat Islam ke tak? Serah Tuhan lah. Tapi secara zahirnya dia sudah Islam. Dia duduk mengucap, dia duduk semaya, duduk puasa, Islam lah. Tapi kerana dia rukun urfi, dia tidak jatuh murtad kalau seorang tu tinggal rukun Islam ni. Dia tinggal semaya, tinggal rukun Islam, dia tidak jatuh murtad. Hak jatuh murtad ni tinggal rukun usuli, tinggal kepercayaan kepada Allah Rasul, waktu jatuh murtad. Nampak dah? Kalau tinggal rukun Islam, hak ni berdosa, tak jatuh murtad. Tinggal semaya, berdosa besar, tapi murtad tidak. Tak boleh kita nak hukum satu-satu orang itu kafir dengan ibadat dia. Dia tak semaya. Semaya ni ke ibadat, rukun urfi. Dia tak puasa, tak boleh kita nak hukum kafir, tak boleh. Walaupun memang orang yang berpegang ibadat wajib tu sebagai tidak wajib. Maya ke wajib, dia berpegang kata tidak wajib. Dia melanggar ijma' ulama, kesepakatan ulama. Semaya wajib, dia kata tak wajib, memang boleh jatuh murtad. Tapi dia tak semaya, belum tentu dia kata semaya tak wajib. Mungkin dia tak semaya kerana malah, tapi dia kata wajib semaya. Kalau begitu dia dosa, dia tak jatuh murtad, tak jatuh kafir.
Nah, dia haram ke atas kita gi korek, gi usul, nak tahu dia ni jatuh kafir ke tak. Haram. Kita tahu dia tak semaya. Nah, dia orang tak semaya ni dosa besar. Situlah. Selagi dia berpegang kata semaya tu wajib, dia sekadar dosa besar kafir tidak. Kita pergi korek. Apa dia mau tak semaya? Kawan malah. Dia mau malah tu, dia mau khabar ke tak semaya ni wajib. Tu. Kita pergi korek-korek, kita nak tahu dia ni kafir ke tak. Hak tu dosa pula di pihak kita. Tak boleh kita duk pergi usul, duk pergi korek lagu tu. Nah. Dia bermula kata wajib maya. Kalau kira tak kafir lagi, korek lagi. Dia wajib apa dia mau tak maya? Dia mau nak kata tak wajib ke gua ni. Betul tak? Kita tekir dia, ngelah kali dia serabu, tak wajib. Sudah. Jatuh kafir tak rasa-rasa. Kita dosa lah. Duk pergi usul, duk pergi tekir dia. Dosa besar. Kenapa? Dia kata kerana kita paksa, jatuh pun dulu. Jatuh. Moga bab murtad ni tak boleh nak main-main. Walau dengan main-main pun jatuh murtad. Apatah lagi dia buat tu bukan kerana tak sengaja, memang sengaja dia sebut. Cuma kes kita tekir. Dosa lah di pihak kita. Di pihak dia pun tak ada pasal-pasal jatuh murtad. Jadi kalau kita tahu satu orang tidak semaya, cukup dengan sekadar kita kata dia dosa, tapi tak murtad tu tidak. Dia tak perlu kita tanya lebih-lebih. Kita anggap Islam lah, cuma fasik. Fasik. Dia salah dalam bab ibadat, hanya ibadat tertentu sahaja ia Tuhan tidak terima. Kalau dia tak semaya, makna Tuhan tak terima lah. Semaya dia muka tak semaya. Ataupun dia semaya salah, Tuhan tak terima lah semaya dia. Ada pun puasa, kalau dia puasa betul, Tuhan terima. Zakat betul, Tuhan terima. Walaupun maya dia salah pun. Berbeza dengan salah pegangnya. Salah pegangnya, semua ibadat Tuhan tak terima. Itu kena nyata molek. Kadang-kadang boleh puasa kan, ada orang dia puasa tapi dia tak maya. Kita pun royak dia. Puasa tak maya, baik tak usah puasa. Kalau gitu dua kali dosa dia. Tak maya tu sudah tak puasa pula. Sedekah dalam bab ibadat kita kena faham. So ibadat Tuhan tak terima, tidak melazim ke ibadat lain pun Tuhan tidak terima. Dia tak betul semaya. Semaya Tuhan tak terima. Puasa betul Tuhan terima. Itu cara dia. Okey je kan? Dosa lah dia. Muka duk apa ni hukum lagu tu. Cuma sekadar nak buat taklim, nak buat mengajar tu tak apalah. Untuk menasabah dia mau puasa maya tu. Sekadar tu tak apalah. Jangan kata baik tak usah puasa. Jadi dua dosa pula. Salahlah kalau dia sebut lagu tu. Atau dia kata Tuhan tak terima puasa demo pasal tak maya. Tu kes dia tak faham. Ibadat bukan lagu tu. Orang tak maya, tak puasa, tapi dia sedekah ikhlas, dapatlah pahala sedekah. Pasal tak maya suku. Itu dosa lah dia tak maya. Kalau dia sedekah ni dak ikhlas ke apa, tak dapatlah. Tu bab ibadat. Tapi kalau bab pegangnya lain. Bab pegangnya lain. Pegangnya kita tak betul, pegangnya akidah tidak betul. Pada benda-benda ia bersabit dengan akidah, tak betul pegangnya, semua ibadat Tuhan tidak terima. Pegangnya. Sebab dia adalah usul, dia pokok. Kalau bab ibadat ni furu', dia cabai-cabai. Hak ni pokok, punah hak ni cabai punah habis. Tapi kalau serati punah, rati lain, dahel lain, ada buah. Kadang-kadang dahel ni lah buruk. Tapi dahel lain buah. Tu kena faham. Pegangnya ni termasuklah sabit dengan Tuhan. Ilmu akidah kita duk belajar ni. Lepas tu pegangnya bersabit dengan malaikat. Tu pegangnya belaka tu. Bersabit dengan kenabian, bersabit dengan qada. Qada agama mana selalu faham. Bab kita tak apa Tuhan.
Ni salah sini semua ibadat tidak diterima. Tu beza salah pada amal dengan salah pada pegangan. Salah amal, hak amal tu ya Tuhan tak terima. Hak amal lain betul Tuhan terima. Salah pegangan semua tidak terima. Sebab apa? Sebab pegangan adalah usul. Nampak? Dia masalah bagi kita ni kadang-kadang usul dengan forok pun dia tak boleh nak beza lagi. Semaya ibadat tu ke forok, cabai. Usul ni pegangan. Tu dia tak boleh nak beza lagi, dia capu gaul lagi. Orang mau tak maya kapi dia mau. Kapi apa maya ni forok. Nah, kapi ni bab pegangan. Bab pegangan. Nah, kalau musim ngundi ke, ngundi hak dia tak setuju pun dia kata kapi. Nah, bab ngundi ni bab pegangan ke? Orang mau tak ngundi hak ni, dosa orang mau. Tuhan tanya oleh kubur. Sudahlah lah. Bab pegangan ke ngundi? Jadi tukar bagai habis. Nah. Ya. Tak kena lah gitu. Maya dak puasa dak dekoh pun tak jadi apa. Tak kena. Nah, dekat ibadat forok. Nah, ibadat forok lain. Kadang-kadang itulah tukarlah. Tukar dengan hak salah pegangan. Kalau salah pegangan betul dia ayat lagu tu. Maya akidah salah. Maya kau puasa, kau dekoh kau Tuhan tak terima. Ajalah. Tapi kalau kata maya tak kena. Maya dok puasa kau zakat kau Tuhan tak terima. Ada. Tak betul lagu tu. Islam itu mengikut zahir, mengikut luaran. Luaran nampak dia ni supaya Islam, kita hukum Islam lah. Tak seruak kira lah. Nah, luaran nampak supaya Islam, Islam. Dia mati pergi semaya-maya. Nah, dia walaupun dia ni ahli maksiat sekalipun, gilah. Moga Islam. Hakikat seruh pada Allah Ta'ala. Boleh jadi luaran dia Islam, tapi pegangan dia tu pegangan supaya kafir, boleh jadi. Pegangan dia tu jatuh iman dia, boleh jadi. Tapi kita tak boleh nak korek lah tu. Mati nanti ke, boleh jadi bakit-bakit ai orang kafir kena ko. Dia duduk ada golongan orang kafir kena ko. Boleh jadi. Tapi itu kerja Allah Ta'ala lah. Bukan kerja kita. Dan mengaku dan Islam tu mengaku zahir, mengaku pada zahir, pada luar oleh seseorang akan segala perkara, segala hukum hakim, segala berita, segala khabar yang dibawa datang akan dia. Nah, akan dia akan siapa? Yang dibawa datang akan dia akan Islam tu lah oleh Rasul. Seorang tu pada zahir, dalam media kita tak tahu. Pada zahir mengaku zahir. Pada luar dia mengaku oleh seorang, yakni oleh seorang Islam tu akan segala perkara, segala khabar, segala berita, segala hukum hakim yang dibawa datang oleh Rasul. Hak Nabi bawa. Benda Nabi bawa, dia pada zahirnya dia mengaku betul bahagian Nabi bawa. Islam dia. Dalamnya tak tahu. Serah Tuhan. Tengok Nabi kita. Bila nak pergi peperangan, popok munafik ni masa tu tak tahu lagi popok munafik ni. Bila nak pergi perang, popok munafik ni orang hak menzahirkan Islam. Luar dia tu dia buat supaya Islam maya gapo semua. Tapi dalam dia kafir, dia tak percaya pun pada Nabi. Cuma atas dasar ada kepentingan lah. Dia nak nego, nak wilaku ke apa, buat lalu masuk Islam. Moga orang Islam ramai duk belinya. Bila nak pergi perang, Nabi suruh semua tu pergi perang,
orang kafir, orang munafik ni, hok nampak supaya Islam ni, ramai mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya sakit, tak boleh pergi perang ni. Nabi lepas semata. Dah sakit biarlah, tak apalah, duduk rumah pergi perang, tak apa. Padahal dia mana orang munafik. Nah, ya Rasulullah ni kebun saya baru buah, tak ada orang nak cara. Kalau pergi perang 2-3 bulan kak, nah, habislah kebun saya. Rugilah. Nak minta pelepasan. Nabi bui ramai orang munafik mari. Sahabat duk tengok, duk kecek dah. Sebab sahabat kenal je. Kenal orang ni orang munafik ni. Walau Islam ni. Sahabat duk kecek. Guana Nabi lepas orang munafik saja tu. Sedangkan Nabi bukan tak tahu, dia bukan tidak tersebar berita ni, tapi nak ajar kita kalau zahir dia Islam lah. Nabi tak ayat atas muka mu ni munafik ni, menipu ni. Dah. Sebab zahir Islam lah. Dalam media sungguh pada Allah Taala. Nabi lepas semata. Lama Nabi duk lepas tu ramai dah baru turun ayat idza ja'akal munafiquna qalu idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Bila mari orang-orang munafik kepadamu, baru Quran ayat. Hok duk mari tu munafik tu. Bila mari orang-orang munafik kepadamu, mereka berkata, kami menjadi saksi bahawa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Allah tahu mu rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Taala menjadi saksi bahawasanya orang-orang munafik tu pelawak belaka tu. Turun ayat tu, turun senarai nama orang munafik. Malaikat Jibril mai bawa penuh senarai nama. Bo turun jelas soreh gini, tu pun Nabi tak kira ayat dia, tak kira pergi sorang-sorang. Mu ni munafik ni, turun dah namamu. Dah. Walaupun turun senarai nama dah. Nabi panggil Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman, panggil wi nama ni. Nama ni kena beringat. Hak ni orang munafik. Malaikat Jibril buat turun ni. Beringat sikit demo ni. Tengok-tengok molek. Pasal dia duduk ala kumpulan Islam. Beringat sikit. Ada berita-berita rahsia ke apa yang siapa demo ni tahu ni. Sayyidina Huzaifah Al-Yaman ni sipir nama ni. Nak ayat kata dia menzahir Islam, kita anggap Islam lah. Tak boleh bila mari ke munafik demo ni. Ada Nabi tak ayat lagu tu. Walaupun geget dah nama dia ni di kalangan orang munafik. Siap turun wahyu lagi. Tapi Nabi tak pergi demo ni munafik ni. Seduk pelawak lah. Dah. Sebab dia menzahir Islam, kita anggap Islam lah. Anggap Islam. Sayyidina Huzaifah Al-Yamani pergi nama tu. Dia pergi nama. Bo Nabi wafat, moga dia pergi rahsia Nabi ke. Nabi tak riwayat kok ke lah, sekadar dia ya. Nama ni pergi buat beringat. Tengok nama ni molek buat beringat. Dia jangan duk riwayat kok ke. Lepas Nabi wafat, Sayyidina Umar tahu Sayyidina Huzaifah Al-Yamani ni diberi amanah oleh Nabi untuk pergi senarai nama orang-orang munafik. Dia pergi jumpa Sayyidina Huzaifah. Dia pun kata, ya Huzaifah, dalam senarai nama orang munafik tu, ada ke nama aku Sayyidina Umar. Ada ke nama kau dalam senarai nama orang munafik? Bimbel dia. Sayyidina Umar dah ni jamin syurga. Ada ke nama aku? Sayyidina Huzaifah, wallahi ya Umar, wallahi demi Allah, tak ada nama demo tak ada nama demo sahabat dijamin syurga, orang terdekat dengan Nabi. Dia kata dok, dia takut. Takut dia ni duduk buat ibadat ke apa, tapi sebenar hakikat di sisi Allah Taala munafik dia ni. Takut. Dia tanya nama dia. Kalau kita tanya nama orang, tak kira tanya nama kita. Nama dia mutu ada nama tu. Dia tanya nama dia. Mana gitulah. Seorang tu mengaku pada zahir, batin dia mungkin tak mengaku serah pada Allah Ta'ala. Dia tidak mustahil seorang yang dikata ke Islam ketika hidup, baki-baki hari kiamat orang kafir. Tidak mustahil. Sebab pegangnya dia tu yang menentukan. Pegangnya kita mana tahu. Zahir dia Islam lah. Selesai. Segala perkara yang didatang atau dibawa akan dia
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu daripada pekerjaan agama. Perkara-perkara tu gapo dia yang Nabi bawa tu? Daripada pekerjaan agama, hukum hakam agama, amaliyah, amal-amal dalam agama. Itu pekerjaan yang diketahui akan dia akan pekerjaan hukum hakam dengan darurat. Dia panggil ilmu daruri. Daruri ni makna semua orang tahu berlaku. Semua orang tahu. Tiba-tiba dia orang Islam, dia kata tak tahu muka ni. Hak ni tidak dimaaf keislaman dia. Dia ada ilmu dalam Islam ni, ilmu yang daruri, ada ilmu yang pasang kasbi. Daruri makna semua orang tahu. Maya wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, semua tahu berlaku. Bahkan orang kafir pun tahu, Cina pun tahu. Nak puasa dah tak lama ni, Cina raya. Tapi orang Islam tak tahu daruri. Tiba-tiba dia kata dia orang Islam, dia kata dia tak tahu. Ni boleh diragui keislaman dia. Boleh diragui. Semaya tak wajib, jatuh kafir, murtad. Kalau dia berpegang kata semaya tak wajib. Kalau dia orang pun royak dia murtad dia, kau tak tahu. Tak kira dia tak tahu semaya wajib. Orang kafir pun tahu. Orang Islam ni wajib semaya. Puasa tak wajib. Murtad demo tu, kecek lagu tu. Kau tak tahu. Tak tahu. Puasa wajib. Tak tahu. Hak ni diragui keislaman dia. Diragui. Tapi nak mengesah murtad tu kerja hakim lah. Kerja tu hakim. Tapi kita boleh kata dia perbuatan demo ni perbuatan murtad. Demo murtad ke tak? Tu kena ditanya tok hakim. Tanya tok qadi, orang yang memutuskan hukum. Tanya tok peti, pergi majlis agama tanya, kena ngucap semula ke guana. Tapi dari segi hukum, perbuatan demo ni perbuatan murtad. Cuma kita tak boleh nak nentu pasal kahwin bukan qadi, bukan pemutus hukum. Dia kena pergi majlis agama tanya tok peti gapolah. Tu. Ataupun malah pergi majlis agama, ngucaplah, ambil ihtiyat, ambil jalan selamat. Ngucap semula demo. Dah malah sangat pergi kan. Ngucap semula wajib taubat. Tak kira tak tahu semaya wajib, puasa wajib. Orang kafir pun tahu. Tu daruri. Ada lagi ilmu kasbi. Ilmu kasbi ni ilmu yang didapat dengan jalan usaha belajar, usaha nanya. Hak ni bukan semua orang tahulah. Setengah-setengah ilmu ni bukan semua orang tahu. Hak ni kalau dia langgar pun tak jatuh murtad. Sebab bukan semua orang tahu. Contohlah. Contoh masalah dagu perempuan dalam semaya, contohlah mazhab Syafi'i. Dagu perempuan ni, bawah dagu ni dalam semaya dah, bukan luar semaya. Dalam semaya wajib tutup mazhab Syafi'i. Sebab tu kan orang perempuan tu dia ada apa? Dia panggil apa? Dagu tu lah. Tu sebab wajib tutup oleh mazhab Syafi'i. Dalam semaya, luar semaya tak wajib. Dalam semaya wajib tutup atas dasar ihtiyat. Bukan semua orang tahu. Kena ngaji baru tahu. Tiba-tiba dia kata tak wajib tutup. Bawah dagu dalam semaya, tak jatuh murtad. Apa? Pasal bukan semua orang tahu. Bagian ni ilmu kasbi, kena belajar. Kalau darurat dia langgar, jatuh murtad. Benar daruri. Orang tahu belaka. Kasbi bukan semua orang tahu. Maka syarat maaf lah. Beri keuzuran sikit lah. Pasal bukan semua orang tahu benda ni. Jadi nak menentu Islam ni hak daruri tu. Maya wajib ke tak? Wajib. Puasa wajib ke tak? Wajib. Dia tak maya, tak puasa suku kira. Dia kata wajib, beres Islam. Lesahlah.
baru ni ada geger budak-budak mari minta dekoh pakai pio kata nak buat masjid di negara dia Vietnam lah, Myanmar lah mana. Lepas tu orang hok rakyat tu dia ragu-ragu sikit. Islam kau budak ni. Duk mari minta dekoh pakai pio pakai jubah, dia ragu-ragu sikit. Dia nak pergi dekoh ni pun, nak buat masjid ni. Dia pun tanya, "Cung ngocak?" Ada cung ngocak. Betul lah kaedah dia tu. Sebab hak zahir ni, hak ni memang benda sepatut orang Islam tahu berlaku. Jadi kita nak ngesuh Islam dia ni takut dana ni pergi pada tempat yang tidak sepatutnya. Dia pun tanya, "Cung ngocak?" Budak ni pun tak pandai ngocak. Tu dah. Maya zuhur berapa rakaat? So rakaat. Dia. So rakaat mu maya zuhur? Tiga. Tiga rakaat maya zuhur. Lekat dia. Makna kata boleh diragui keislaman dia. Kita nak ngesuh orang kafir ni tak boleh lagi. Pasal bukan kita pemutus hukum. Cuma tak boleh diragui lah. Mu ni jolo ke Islam. Tak boleh nak wi ni ke demo ni. Kata nak buat masjid apa takutnya wi ke ketik ke apa pula ke. Tu boleh diragui. Jololah cara dia tu. Tanya benda-benda daruri. Tanya benda-benda daruri. Jangan tanya benda payah-payah memang tak boleh nak jawab lah dia. Ni. Tak boleh nak jawab lah payah-payah. Diketahui akan dia akan kenyataan pekerjaan agama tu hukum hakikat agama dengan darurat semua orang tahu berlaku. Dengan terang yakni ketiadaan fikir dengan tidak perlu berfikir. Tu panggil ilmu daruri. So tambah so 2. Kau kena fikir. So tambah so. So tambah so berapa? Nanti nak ambil kalkulator. Orang tak ambil kalkulator dah. So tambah so 2 lah. Tu daruri orang tahu berlaku. Dalam agama pun ada ilmu daruri. Semaya wajib, puasa wajib. Dengan ketiadaan fikir bahkan semua orang tahu berlaku kata perkara itu daripada pekerjaan agama. Semua orang tahu. Tiba-tiba dia tak tahu. Nak hukum Islam lagu mana? Payah nak hukum Islam tu. Sehingga kanak-kanak pun tahu. Dah ni. Budak-budak pun tahu. Tak kepok dia orang tua tak tahu. Benda daruri ni. Seperti sembahyang, puasa, tu benda daruri. Sewaktu kita maya, zahirnya Islam lah. Hati dia ikut dia. Masuk boleh puasa, nampak duk puasa, Islam lah. Dan rukun itu 5 perkara. Yakni terbentuklah segala pekerjaan agama itu di atas 5 rukun ia dinamakan dia rukun Islam. Tu suku pula. Kena berhenti sekat tu. Seperti sembahyang, puasa, sembahyang, puasa sekat tu. Tu kena titik lah situ. Dia tak ada titik tu. Ni teh juga kitab ni ada juga titik. Kalau kitab lama betul titik pun tak ada. Kena masa duk ngaji tu kena tanda molek titik dia. Seperti semaya dan puasa semua kita tahu berlaku. Dan rukun itu yakni rukun Islam itu. Rukun nak dikata ke seorang tu Islam. 5 perkara. Ada 5 perkara. Ada 5 ni zahirnya Islam. Hakikatnya serah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Yakni makna rukun tu, rukun Islam tu terbentuklah segala pekerjaan agama, yakni agama Islam itu di atas 5 rukun. 5 tiang. Rukun-rukun diri perkara. Tak ada satu rukun dia tak panggil bagi tu. Tak ada sepertinya rukun Islam tak ada mengucap tak panggil lah Islam. Nak panggil Islam tak boleh. Tak ada maya tak panggil lah Islam. Pada uruf, pada pengenalan.
Tapi kalau dia kata semaya masih wajib, mana rukun tu ada lagi. Wajib semaya, wajib puasa, ada lagi rukun tu. Cuma dia tak semaya, tak puasa, fasih. Dosa dia, tapi kerana dia berpegang wajib, ada lah rukun tu. Kenapa tak? Ia dinamakan dia 5 perkara tu dengan rukun Islam. Dia panggil rukun Islam, rukun agama. Supaya rukun semaya. 13 rukun semaya. Tak ada satu tak panggil semaya. Tak baca teh, tak panggil semaya. Dia tak jadi semaya pun. Apa makna rukun? Dia kata rukun tu apa dia? Dan makna rukun itu ialah perkara-perkara yang jadi sesuatu dengan dia dengan perkara tu. Rukun ni benda yang jadi sesuatu tu dengan benda tersebut. Rukun Islam makna 5 perkara ni jadi agama Islam tu dengan 5 perkara ini. Tak ada salah satu dari 5 ini tidak dinamakan Islam dari awal lagi. Rukun semaya, mana terjadi semaya dengan 13 rukun ini. Tak ada salah satu tidak dinamakan semaya. Rukun puasa 2 rukun. Tak ada salah satu tidak dinamakan puasa. Gitu. Mudah kata rukun ni diri perkara tu sendiri. Dan ia pula ia perkara tu juzuk, bahagian suatu atau suku sesuatu itu. Kalau kata rukun 13 semaya, rukun tu ialah juzuk-juzuk, bahagian-bahagian, bahagian-bahagian semaya tu sendiri. Rukuk sebahagian semaya, sujud sebahagian semaya, atau bahagian-bahagian juzuk. Atau suku sesuatu ataupun suku, segia jugalah. Segia, sujud segia daripada semaya. Tak ada dia tak jadi semaya. Tu rukun dia panggil. Yakni rukun itu asas. Boleh juga dipanggil asas. Apa dia asas ni? Pokok dia lah. Pokok. Surah Al-Fatihah, nama lain dia surah Al-Asas. Surah Fatihah ada berapa nama? Ada 10 nama surah Fatihah. 10 nama. Salah satu nama dia ialah surah Al-Asas. Apa asas? Pokok dia. Lain-lain surah semua 114 surah lagi, semuanya kandungnya dia tu tidak lari daripada apa yang disebut dalam surah Al-Fatihah. Fatihah ada 7 ayat, ada 7 isi pokok Quran. Semua surah ni ada 7 isi pokok dia, yang mana semua tu ada dalam surah Al-Fatihah. Dalam Quran ada cerita bab akidah, dalam Al-Fatihah ada akidah. Cerita bab ibadat, dalam Fatihah ada bab ibadat. Dalam Quran cerita bab sejarah. Cerita umat-umat terdahulu. Dalam Fatihah ada cerita umat-umat terdahulu. Cukup 7 pokok utama dia. Sebab tu nama surah Al-Fatihah Al-Asas. Ummul Kitab, ibu kitab. Ummul Quran, ibu Quran. Surah Fatihah. Yang Nabi kata kelebihan surah Fatihah ni, Nabi kata tidak ada di dalam kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, satu surah pun ia dapat menandingi surah Al-Fatihah. Dulu-dulu kitab Injil ko, kitab Taurat, Zabur ko, tak ada pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala satu surah pun daripada kutubus samawiyah tadi yang boleh menandingi surah Al-Fatihah. Tak ada. Sebab dia asas, dia pokok. Dia pokok. Kita banyak cara kelebihan baca surah Yasin, kelebihan baca Al-Mulk, kelebihan surah tu, surah ni.
Nah, sebenarnya ibu segala surah tu Fatihah lah. Fatihah lah. Habis-habis tak ada nak ngamal, Fatihah lah banyak. Nah, baca Fatihah banyak. Nah, itulah ibu dia. Sampai kelebihan dia tu tak ada dalam kitab-kitab lain. Kalau cerita serupa dengan Al-Fatihah. Nah, bapa tak minat ngamal Fatihah. Ngamal surah lain minat. Surah Al-Mulk tak tinggal. Kadang-kadang baca Al-Mulk Fatihah pun tak baca, buat buku. Pakai Al-Mulk lalu dah. Nah, padahal dia ibu. Nah, dia ibu. Siapa nama Al-Asas? Surah Al-Asas. Nah, nama dia. Al-Asas. Kalau kita panggil budak-budak dulu ke apa? Al-Ha. Tidak gitu budak-budak. Surah Al-Ha. Bukan Alahan. Orang berat orang ngandung tu. Tu Alahan. Al-Ha. Kita ambil kepala kan. Tu nama dia juga tu. Alhamdi. Surah Fatihah Alhamdulillah. Alhamdi. Nama dia juga. Surah pujian. Kita budak-budak biasa ambil kepala lah. Surah ni. Surah apa? Lam yakuni. Surah apa? Kuliah. Ambil kepala. Padahal dia ada nama dia. Nah. Al-Asas, Al-Hamdi, Asy-Syifa, penyembuh. Surah Asy-Syifa. Sebab Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bersama rombongan dia pergi ke satu tempat. Pergi musafir. Singgah berhenti di satu kampung. Tengok-tengok demo ni duk buat makan. Ada beg lah. Dia pun kata ke grup dia ni, kumpulan musafir dia ni, apa kata kita pergi jumpa dengan demo tu, takut dia boleh bekas sikit ke kita. Dapat dua beg tu. Dua makan tu. Demo ni pergi. Ada ke bekas sikit kita dalam musafir. Demo ni kata tak boleh, demo orang bukan kampung, orang kampung kita. Nah, kita tak boleh nak tak tahu orang mari mana ni. Nah, demo ni kata tak apalah, tak sewi pun. Cuma nak minta berteduh. Ada tempat sikit tu, tempat teduh sikit tu, nak minta berehat sementara di kampung ni. Kampung tu tak apa, gilah nak berehat pun. Dia tak dapat bekas. Duduk berehat tu, gagal pok dia. Apa gagal? Ketua dia kena ketik kalau jeking. Nanti kalau jeking. Duk gagal tu, sore bicaranya. Cu tanya dia motu takut ada orang pandai berobat ke. Tak boleh kira orang mari jauh-jauh, takut ada orang pandai berobat sore dua. Kita tak pandai sore apa. Tanya tu musafir tu. Takut ada orang pandai berobat. Dia ni pun mari tanya kumpulan Sayyidina Abu Sa'id ni. Ada ke di kalangan pok demo pandai berobat? Ketua kita kena ketik kalau jeking. Demo ni pun Sayyidina Abu Sa'id ni pun pergi, dia pun sanggup boleh dia tu. Tapi kalau siap, dia nak 100 ekor kambing sebagai upah. Dah tadi orang minta makan suwi. Bos sakit mari jumpa kita pula. Boleh, tapi kalau siap 100 ekor kambing sebagai upah. Dia ni pun tak apalah, moga ketua kita kan. Tak apalah, kita wilah kambing 100 ekor. Sayyidina Abu Sa'id pun baca surah Fatihah, ludah pada tempat kena ketik tu. Baca Fatihah, ludah. Siap demo ni bangun supaya dengan cabut buih. Seperti tidak pernah disengat sebelumnya. Supaya cabut buih lah. Dia bangun, segar molek tu. Dia boleh jadi penyembuh. Surah Asy-Syifa nama dia. Penyembuh. Cuma Sayyidina Abu Sa'id tu dengan kelebihan dia tu pada baca sekali je lah. Kalau kita ni kena 10 kali jugalah. Muka kodak kita. Tu kodak kelebihan dia pada sekali. Sial. Kita kurang-kurang 10 kali baca di air buat minum. Tu ibu dia nya. Surah Asy-Syifa. Bos gar tu gak. Dia minta lah. 100 ekor kambing tu. Dia mau ni pun 100 ekor kambing. Dia pun ambil duk nengung air. Ke dosa. Buat apa? Mana cari makan dengan Quran. Ke dosa dia tu. Cari makan dengan Quran. Baca teh ya sebutir 100 ekor kambing. Ke dosa dia duk apa? Orang Arab bawa kambing 100 ekor ni main-main. Pergi. Sebab dia ada ibu.
Dia ada ibu. Masa kambing beranak, niscaya gara. Masa kambing beranak, dia akan letak keldai, anak keldai seekor. Keldai kan dia besar pada kambing. Bila anak kambing ni kau besar, keldai ni lagi besar. Siapalah kambing ni akan ingat ni ketua dia. Dia tarik keldai ni seekor, nak pakai tu. Tu cara gara. Tu tak pelik 100 ekor pun. Dia menipu berasa berdosa, salah kena kita tanya Nabi. Dia pun kelik semula tanya Nabi, koyak peristiwa ni. Nabi kata, tak apa, boleh ambil, tak ada masalah. Hak baca Quran tu baca Quran. Ni kita buat kerja tolong perobat. Cuma dengar Al-Quran. Nabi izin lah. Boleh ambil, tak ada masalah. Nabi pun selera. Wikat ku sikit. Dah 100 ekor boleh tu, wikat ku sikit. Habis selera dia. Mana boleh ambil, tak ada masalah. Tu sebab tu nama lekat Asy-Syifa, penyembuh. Tu dia. Gapo lagi? As-sab'ul mathani. 7 yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Sebab kita ulang semua dalam maya, anak maya diulang. Sampai lekat nama As-sab'ul mathani. 7 nama semua sekali. 10 nama. Banyak lagi lah. Tu kena buat kuliah khas. Bab surah Al-Fatihah. baru boleh kita bahas so. Tidak kat banyak tu 10 ada. Ada dia meminta kuliah umum tu tak ada tajuk. Tajuk gapo ni? Tak ada tajuk, bebas. Bebas kita buka tafsir surah Fatihah. Sebab tafsir surah Fatihah ni banyak tafsirnya akidah. Sedang mulai ilmu akidah ni ilmu wajib, kita buka tafsirnya surah Fatihah. Pasal banyak berbahasa akidah. Kadang-kadang setengah tepat tu dia panggil pula kali kedua, tak kena buka hak dulu. Tak kena buka dulu. Buka pula tafsirnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Moga ni hak berbahasa akidah. Mustahil. Kadang-kadang dia mau panggil kuliah jemputan tu, beri tajuk hak tidak mustahil tu kita tolak petai lagi. Tajuk tidak mustahil. Benda hak bukan keperluan utama. Nak panggil jemputan tajuk ke apa tajuk? Kalau tajuk ilmu, bab ilmu bolehlah kita buka ilmu-ilmu yang wajib. Kalau tak ada tajuk kita buka perbahasa Fatihah, perbahasa Qul huwallahu. Hak wajib kita kena tahu. Tajuk mati ni letih dah kita nak ayat. Tajuk ke apa? Tajuk ahli kubur, tak biar orang takut sikit. Masalahnya takut gitu ya, takut nak mati, akidah dia tak ngaji. Fiqh dia tak ngaji, ibadat dia tak betul. Dia main tu buah takut. Tu kita tolak petai lagi. Atau ramat dah ustaz dia buka bab mati. Kita cara bab akidah lah pula. Biar orang kampung faham kepentingan akidah. Tu kita nak buka suku lah. 10 tajuk Fatihah tu. Apa boleh puasa banyak masa ke? Bolehlah sekadar sebagai nak ilmu puas baca kitab. Baca kitab semua puas juga. Awak tajuk khusus ko, tafsir surah Al-Fatihah dari sudut pandang akidah. Makna lagu mana Fatihah ni menekeh ke akidah. Lagu mana? Bolehlah ambil semasa. Waktu kena AJK atulah. Tak kira nak main ngajar atas angin lagu tu. Kena AJK baca molek, masuk dalam group atu nak buat kuliah sekian. Tutup dulu kita mata tak apa jaga-jaga. Jangan sokmo. Ngaji ramai tapi gak keutamaan tak faham. Kalau kira secara umum ni masalah ramai tak ngaji pada hak ngaji. Tu masalah. Hak ngaji ni pula tak ikut disiplin pula. Masalah suku pula. Ngaji ramai tapi tak ikut disiplin pula. Yang ni rukun itu asas atau tunjang bagi sesuatu. Akar tunjang. Mana kalau akar tunjang ni punah, terbaliklah pokok. Umpama rukun ni umpama tiang bagi rumah.
Dia utuhlah rumah. Dia kemah molek dia buat, selamatlah rumah tu. Dah. Maka rukun Islam atau asas atau tunjang Islam itu 5 perkara. 5 perkara yang dikatakan rukun Islam. Tunjang dia. Tapi rukun urfi lah. Ingat. Rukun urfi bukan rukun usuli. Rukun usuli rukun iman. Nah, nanti kita akan tengok. Ini rukun urfi. Kita tekan benda ni sebab setengah-setengah orang tidak faham rukun urfi ni, dia mudah menghukum kafir. Nah, atas orang hak tidak buat rukun urfi ni. Orang mau tu maya budak Islam ke doa. Mana boleh kecek lagu tu. Biasa tengok dia pakai pil. Tengok nama dia gapo, nama Islam ke tu bank. Apa tu Islam lah. Tok maya tu, tok maya rukun urfi. Tok maya dosa, bukan kafir. Apa kata Islam ke doa. Apa kata lagu tu. Dia tak percaya kepada Allah, tak percaya ke Rasul tu baru kita kata Islam doa. Allah tak ada tak ada dak Tuhan, Nabi tak betul tu baru kita kata Islam doa. Kalau botak maya tak boleh, kena beringat 3 perkataan hak wajib kita kena beringat, jangan bubuh pada orang lain, pada orang Islam. Nah, kafir, murtad, syirik, munafik sebagai 4 perkataan. Kafir, murtad, syirik, munafik. 4 perkataan ni serupa kelas dia. Orang kafir dengan orang murtad serupa. Cuma bezanya orang murtad ni dia asal Islam. Lepas tu dia tubik daripada agama Islam jadi kafir. Tu murtad. Kalau kafir ni kafir asal lah. Nah, syirik juga menjatuhkan seorang ke dalam kafir. Dia buat benda syirik ni jatuh kafir orang tu. Syirik ni menduakan Allah Ta'ala. Nah, mengatakan Allah Ta'ala itu dua. Sifatnya dia beri sifat Tuhan kepada makhluk. Tuhan berkuasa, makhluk pun ada juga berkuasa supaya Tuhan. Itu syirik. Allah memberi rezeki. Ni kita tikai nombor ni pun boleh memberi rezeki juga. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu syirik. Jatuh kafir lah kalau dia berpegang lagu tu. Ada kau supaya Tuhan? Ada. Dia yakin ada supaya Tuhan. Syirik lah. Tu jatuh kafir. Yang keempat, munafik. Munafik ni sifat nifak. Sifat terowong. Nifak-nifak ni terowong. Ada 2 lubang. Masuk ke Islam boleh, masuk ke kafir boleh. Dia boleh berlaku. Dia masuk Islam, tubik kafir. Zahir dia Islam, tapi dalamnya dia kafir. Dia kata Nabi tak betul, Allah Ta'ala tak ada misalnya, tapi keluar dia buat supaya Islam. Sebab takut kamu ayah dia ke misalnya dia lahir agama Islam kan. Dia takut. Tapi dalam hati dia tak percaya pun kepada agama Islam. Itu munafik. Dia menzahirkan Islam, dalam dia kafir. Hakikatnya kafir lah. 4 perkataan ni jangan sekali-kali bubuh atas orang Islam selagi mana ada pada dia tanda-tanda keislaman walaupun sikit. Nama Islam lah. Nama Islam lah, ada tanda-tanda keislaman. Jangan duk bubuh murtad dah, munafik dah, syirik dah, tak boleh. Nabi wi amara, siapa-siapa berkata kepada saudaranya, "Hei kafir." Siapa-siapa ayat gitu kepada saudaranya, ya Islam, maka kafir tersebut berbalik kepada dirinya. Wajib dia mengucap semula, dia jatuh murtad. Ngamain? Kafir dah sama tu. Kita membubuh kafir. Yakin kau dia kafir? Dia ada tanda-tanda keislaman lagi ke? Kalau lagu tu berbalik kafir kau demo sendiri, wajib demo kena mengucap semula. Kita bubuh atas orang, balik kita. Kita yang kena mengucap, bukan orang kena mengucap. Tu kena jaga. Kita orang ngaji kena jaga jangan bubuh atas orang 4 perkataan ni. Patah mulut kita daripada tubik. 4 perkataan. Musim-musim pilihan raya bimbang. Dulu ada lah dalam grup WhatsApp tu, grup masjid tu banyak jugalah dia duk masuk. Tapi banyak hamba tubik tu, tubik masuk pilihan raya. Tak ngundi ke?
Duk badi kata siapa so peringkat. Nah, duk bubuh perkataan ni. Munafik tu. Nah, tu bagai kafir dah tu. Duk bubuh situ. Padahal bab politik. Apa kaitan dengan pegangnya? Nah, hamba boleh tubik tak ada habis tu. Nah, serabut kain ngundi. Nah, tinggal 2-3 masjid macam ni terkawal sikit tu kita duduk lagi lah. Nah, banyak berlaku. So lagi perkataan hak sikit bahaya tapi masih boleh apa ni ihtimal lah boleh tanggung lagi. Iman tak dapat diwarisi. Ni bahaya. Nah, kadang-kadang ayah dia ke juru. Anak dia kubur sikit. Dia berkata bahasa dia dah iman tak dapat diwarisi. Perkataan ni bahaya sikit. Kalau dia maksud ke iman tak dapat diwarisi tu iman urfi, tak apa tak kira. Mana kekuatan iman. Ayah dia dulu iman kuat, ibadat kuat. Anak dia ni ibadat tak belah mana. Dari segi kekuatan iman tak dapat diwarisi. Tu tak kira sikit lah. Pasal dia tidak hukum kafir, cuma dari segi kuat tak kuat iman tu ya. Nah, tapi kalau dia maksud dengan kata iman tak dapat diwarisi, maksudnya ayah dia ada iman, anak ni tak ada iman. Tak ada iman ni kafir lah. Iman ni kan kepercayaan, tak ada iman, tak ada kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul. Supaya kita tuduh kafir lah. Nah, jadi maksud dia kecek lagu tu apa makna? Bahasa dia dah iman tak dapat diwarisi. Apa makna dia mau kecek lagu tu? Makna ayah dia ada iman, anak tak ada iman ke mana? Kalau dia mau maksudkan lagu tu supaya dia mau tuduh dia kafir, berbalik kafir ke diri dia mau sendiri, wajib dia mau ngucap semula. Jatuh iman dia mau pasal tuduh orang kafir. Tuduh orang Islam sebagai kafir. Tapi kalau dia memaksudkan sebagai gagah, iman ayah dia gagah, ibadat kuat, anak dia ni kurang, tu tidak tuduh kafir lah. Tak tuduh kafir lah. Itu kena beringat juga. Ada tak sebut nama mana-mana lah. Ada ayah dia tok guru. Parti sekian-sekian. Anak masuk parti lain. Ayah meninggal tu. Anak masuk parti lain. Pada orang kecek. Bahasa dia dah iman tak dapat diwarisi. Dosa memang dosa. Dosa hukum mana dosa kecek lagu tu. Pasal duk tuduh orang Islam lagu tu. Buat tuduh kepada orang Islam, menyakitkan hati sesama Islam memang dosa lah. Kalau belakang tuan dia lagilah duk mengupak ke tuan dia pula. Lepas tu sedangkan bab politik ni bab ijtihad pandangan masing-masing. Ada pandai lagu ni, ada pandai lagu ni. Pandangan masing-masing. Tapi siapa masuk ke bab iman, situ mula bermasalah. Dari segi dosa memang dosa tu, kecek lagu tu. Cuma maksud dia lah gapo dia. Kalau maksud dia tak ada iman, tu supaya tuduh kafir, wajib dia kena ngucap semula. Wajib. Jual syurga dengan aku. Politik. Undian ni masuk syurga. Gitu. Tu dia panggil memperalat ke agama lah. Diguna agama untuk kepentingan. Tak undian ni nak jawab gapo oleh kubur. Ada ke kata tu? Itu memperalat ke agama untuk kepentingan dunia. Dosa lah tu pasal lagu tu. Guna agama. Ngana? Nasyid iman tak dapat diwarisi tu tak? Iman mutiara, iman tak dapat diwarisi. Tu dia tak ada tuduh siapa-siapa, dia royak umum. Tak ada masalah tu. Dia tak ada tuduh siapa-siapa, cuma umumnya iman tu tak dapat diwarisi. Kekuatan iman tak dapat diwarisi. Iman hakiki pun tak dapat diwarisi. Kadang-kadang ayah Islam anak jadi kafir pun ada murtad. Mana secara umum tak ada masalah. Kita nak nasyid pun nasyid lah, boleh-boleh mandi. Tak ada masalah, kita tak ada tuduh siapa-siapa.
Masalah bubuh atas batin tubuh orang masalah. Si pula habis si pula ni iman tak dapat diwarisi. Tu masalah. Kita orang ngaji kena beringat mulut. Takut terlepas. Bahaya tuduh kafir, tuduh syirik ni bahaya. Nak pergi minta maaf dengan orang pula. Tak padan. Nak pergi cari tu tuai. Kalau kita tuduh nak pergi cari tuai minta maaf. Kalau tuai mati pula nyusuh pula. Kalau tuai mati adalah kaedah dia pula. Nak tobat lagu mana? Kalau tuai mati dah. Kena beringat. Maka rukun Islam atau asas atau tunjai Islam itu 5 perkara. Mana 5 perkara yang disebut sebagai rukun Islam? Itu kita tengok semula. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna.